Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ni saya just nak share macam mana setting yang saya buat di dalam Royal Queue lah untuk kita create keuntungan Okay. First of all, setting tu saya pakai setting yang sama je, default setting, tapi just nak bagi tahu betapa powerfulnya default setting ni. You all tak payah tukar pun sebenarnya, cuma saya nak bagi penerangan kenapa dia letak persen-persen tu. Okay. First of all, you all tengok kat first order amount lah, first order amount yang kat atas kali tu. Ini Royal Queue dah letak dah siap-siap 10 USDT. You all nak tukar pun boleh, tak ada masalah, ikut modal pada you all. Tapi berdasarkan saya punya pemerhatian, 10 USDT is better lah untuk kita pancing market sama ada turun atau naik. And then bila katakan market tengah naik, so baru kita top up lebih lah. So first order amount ni letak 10 USDT dulu. Kalau you all ada lebih lah, 100 USDT ke 1000 USDT whatever. Okay. Janji starting untuk kecil dulu. Okay. And then second kita pergi double opposition. Maksudnya kalau katakan trend tu betul-betul kuat tengah menarik, you all boleh masuk double open position. Double open position ni akan follow first order amount lah. Kalau amount tu tulis 10, kalau kita tick double open position ni, maka dia akan jadi 20 USDT. Okay. Kalau letak 20 kat first amount ni, maksud dia akan jadi 40 USDT. Okay. So yang next is number of call 7 time. Maksudnya dia adalah level of layer yang kita nak buat. Contoh setiap kali berlaku penurunan, contoh harga kita beli kat sini, berlaku je penurunan, kita ada 7 layer untuk kita buat pembelian semula. Okey. Kita boleh set lah. Detail je kita akan set dekat bawah ni nanti, dekat turn on advanced setting. So bila kalau 7, maksudnya dia akan ada 7 lah ke bawah. Okay. Nanti saya akan cerita detail ke bawah. Okay. Next is take profit ratio. Take profit ratio ni maksudnya keuntungan yang kita nak. Kan, bila dia cecah je 1.3% profit, so robot automatically akan close. Kan? Okay. And then earning callback. Earning callback ni contoh macam bila berlaku kenaikan lebih daripada take profit ratio yang kita nak. Contoh bila ada shoot. Ni kita punya take profit ratio 1.3%. Okay. Tapi bila berlaku kenaikan jadi 2%. Okay. Kalau ikutkan kita dah cecah 1.3 tapi robot still tak close pasal dia tahu ada profit lagi. So benda tu tengah naik 2.3%. Inilah guna dia earning callback. Okay. Earning callback ni guna dia bila dia bercecah 2% and then bila dia drop below dan 0.3%, automatically dia akan close. Okay. Saya ulang balik Contoh. Bila berlaku kenaikan lebih daripada take profit ratio and then berlaku penurunan sikit sebanyak 0.3, maka robot automatic akan close kat sini yang lebih tinggi daripada take profit ratio. Okay. Faham? Okay. Next kita pergi callback. Apa maksud callback? Callback ni adalah dia berguna bila kita berada dekat dalam layer bawah berlaku penurunan. Contoh bila kita masuk dekat sini berlaku penurunan sebanyak katakan dia cecah first call lah. First call kita 3.3%. Okay. Bila dia bercecah ke 3.3%, dia still tak buy lagi tau. Dia tunggu ada kenaikan sebanyak 0.5%, baru dia akan masuk position untuk buy sebab dia tahu momentum tengah naik. Okay. Okay. Saya ulang lagi sekali Callback ni digunakan apabila berlaku penurunan. Contoh, kita beli dekat sini. Kan, tiba-tiba berlaku penurunan untuk first call. Dia dah jadi 3.3% kan, kita punya first call. Kalau ikutkan turn on advance kan, yang saya bulatkan tu 3.3%. Bila berlaku penurunan, Binance robot queue kita dah setkan untuk beli lagi 2 position. Okay. Tapi dia tak terus beli tau. Dia akan tengok ada tak berlaku kenaikan sebanyak 0.5%. Sebab dia nak tengok momentum. Dia nak tengok momentum kenaikan ada tak. Kalau tiba-tiba dia akan bila cecah jauh 3.3 and then still lagi drop, so maksudnya dia tak close lagi. Dia tunggu ada kenaikan dia tunggu ada kenaikan sebanyak 0.5%, baru dia akan buy.
So dia dah savekan kita dekat situ. Okay. Next, kita pergi ke turn on advanced setting. Yang ni paling menarik lah. Ini adalah layer yang kita set untuk bila berlaku penurunan atau kenaikan. Contoh, arti kata lain, contoh kita akan tengok jadilah bentuk piramid. First order kita adalah dekat puncak ni tau. Kita tak tahu dia turun atau naik. Kalau dia naik atas, kita untung lah. Tapi kalau berlaku penurunan, inilah dia risiko yang kita kurangkan. Robot kita dah siap-siap, dah tahu dah. Bila turun jadi 3.3%, contoh tak nampak. Okey, bila berlaku penurunan sebanyak 3.3%, dia akan beli sebanyak 2 position. Okey, bila dah still turun juga market, turun 3.9%, dia akan beli 4 position. Apa rasional dia beli? Dia nak averagekan benda ni. Contoh macam kita beli di sini 1. Okey. Kita kat bawah kita beli 2. So average kita punya position ada 3 sekarang Dan average kita adalah tengah-tengah price, betul tak? And then samalah juga. Bila kita dah ada 3 position and then dia turun lagi, dia beli lagi 4. So 3 dengan 4 position dah ada 7 position. Dia dah averagekan benda tu. So bila kita dah buat calculation, lebih kurang dia setting dia untuk robot ni lebih kurang dia punya ratio untuk ni semua ada 2 ke 3% je. Setiap layer ni yang dia set default ni. So setiap layer ni bila dia charge dia akan maintain kita punya position loss tu lebih kurang dalam 2 ke 3% je. Sebab tu saya cakap modal yang penting setting kat sini tak payah usik. Yang penting modal kita at least kalau modal 100 USDT tu kita boleh guna untuk 1 coin lah. Kan kita masuk je position and then kita biar. Dia akan bergerak sendiri. Bila dia turun, apa dia nak buat dia dah tahu dah. Robot ni dah tahu nak buat apa dah. Okey. Dia umpama macam konsep piramid tadi. Okay. So dia harap dapat membantu. Kalau tak faham tak apa, nanti boleh WhatsApp saya akan explain detail. Okay, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.